Iqra. Lakukan ini diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, karangan Al-Fadhil Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Kitab Al-Wajiz itu kitab tu kitab yang lebih luas lah. Nama dia Al-Wajiz, ringkasan daripada kitab yang Usul Fiqh Islami tadi. Dan sebelum tu kitab ni kitab kontemporari dan dia bukan kitab mubtadi'in. Bukan kitab mubtadi'in. Terdengar? Okey. Kalau kitab-kitab mubtadi'in ada kitab lain lah. Macam sebelum ni Berkesan pernah buka kitab Matan Warqat, itu kitab untuk mubtadi' lah. Dan antara yang lain kitab Al-Wadhih fi Usulil Fiqh lil Mubtadi'in, karangan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar. Yang itu antara kitab-kitab mubtadi' lah. Jadi kalau nak belajar kitab mubtadi', boleh rujuk lah Unit Sakofah untuk rakaman kitab Matan Warqat ni. Dan sebab tu dalam ni nanti kita akan lihat ada beberapa mazhab lah. Dia bukan mazhab Syafi'i je,
dia ada juga mazhab lain, mazhab Hanafi. Sebab tu dia bukan untuk mula. Cuma anda kira penonton kita insyaAllah paling kurang dah ada asas. Cuma mungkin kita ulang kaji dan juga kita tambahlah mana yang kita tak tahu lagi. Cuma kalau yang bukan ini kalau yang bukan pemula, kalau yang pemula nanti boleh tanya soalan terus. Boleh dalam live ni kita boleh send je soalan bila-bila masa, tak perlu tunggu sampai akhir. InsyaAllah kalau ada ruang kita akan jawab lah terus. Jadi kitab ni insyaAllah kita akan mula daripada muka surat 13 lah. Muka surat 13 21 Tarikhiyah. Cuma sebelum tu insyaAllah sama-sama kita tengok ni lah. Kita tengok Muqaddimah karangan Syekh. Sebab paling kurang kita dapat secara umum lah gambaran Syekh. Semua Muqaddimah ni ataupun takdim ni takdim. Takdim ni Ana tak baca satu-satu lah, dan Ana petik beberapa poin lah yang Ana rasa kira penting. Syekh menyedari bahawa usul fiqh ni merupakan satu pelajaran yang penting lah, satu ilmu yang sangat penting. Kalau kita belajar ilmu alat ni, dia usul fiqh ni dia paling last sekali. Paling last sekali selepas belajar lughah, lepas belajar mantik dan sebagainya. Usul fiqh ni paling last sekali. Sebab dia dalam turutan ilmu, dia merupakan satu ilmu yang mengumpulkan semua ilmu yang lain. Jadi sebab tu kalau ada yang macam istilah-istilah tak berapa nak tahu tu, nanti tanya je. Cuma waktu sekarang ni ilmu ni merupakan keperluan lah, keperluan untuk masyarakat dan juga untuk ahli-ahli ilmu kan. Jadi sebab tu Syekh buat buku ni yang tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu besar. Dia tengah-tengah, Al-Wajiz. Saya sebut sangat diperlukan bagi ringkasan seperti ini, sangat diperlukan bagi al-faqih dan al-mutafaqih, al-alim wal muta'allim, orang yang alim dan orang yang sedang belajar. Jadi kira-kira orang yang belajar, dan mungkin kalau yang ambil Islam tu sekurang-kurangnya kita dah ada basic tentang ilmu lughah, mantik, balaghah, nahwu dan sebagainya. Jadi kita lebih mudah lah insyaAllah. Jadi saya sebut usul fiqh ni kita belajar kat kuliah, tapi kita tak belajar secara menyeluruh kat kuliah. Jadi ini buku ni adalah antara buku rujukan yang boleh dijadikan rujukan selain kuliah, untuk memudahkan kita belajar kuliah, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan cuba baca satu persatu lah, dan mana yang anda rasa tak perlu, anda akan skip lah. Contohnya ada berkaitan kaedah-kaedah daripada mazhab lain yang mungkin kalau kita baca kat sini, kalau yang tak rasa memang akan pening lah. Jadi itu antara yang kita akan skip. InsyaAllah kita akan cuba baca satu, insyaAllah. Baik, surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Nubzatun tarikhiyatun an nash'ati ilmi usul al-fiqh wa tatawwurihi wa ta'rifihi wa mawdu'ihi wa ghayatihi. Sekilas pandang sejarah tentang kemunculan ilmu usul fiqh, perkembangannya, takrif dia, pengenalan dia, maudhu' dia, iaitu inilah perbincangan dia, dan ghayatihi, tujuan dia. Baik, kita masuk yang pertama tentang ta'rif usulul fiqh
wa mawdu'ihi. Baik, usulul fiqh maknahu adillatul fiqh. Usul fiqh ni maksudnya adillah fiqh lah. Usul dengan makna lain maknanya adillah. Wa hiya al-qawaid allati yatawassalu biha al-mujtahidu ila istinbatil ahkami syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha tafsiliyah, iaitu kaedah-kaedah yang sampai dengannya al-mujtahid kepada istinbat hukum-hukum syar'i, hukum syar'i yang amali daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Maksudnya satu kaedah-kaedah, dengan kaedah ni mujtahid dapat menggunakan kaedah ni untuk mengistinbat hukum-hukum syarak yang amaliyah lah. Hukum syarak amaliyah itu fiqh ni tentang hukum syarak yang amali, bukan hukum syarak tentang i'tiqadi ataupun akhlaki. Dia berkaitan dengan perbuatan kita kan, solat, zakat, puasa, undang-undang, politik dan sebagainya lah, tentang amali. Dia bukan berkaitan i'tiqad, ini kepercayaan ataupun akhlak. Nanti dia akan terangkan lagi dekat bawah ni, insya-Allah. Baik. Lepas tu dia bagi keterangan sedikit lah. Wal qawaid hiya dawabitul kulliyatu al-'ammatu, iaitu dawabit ataupun batasan ataupun kayu ukur secara kulli, secara umum, secara menyeluruh dan secara umum, allati tashtamilu ala ahkamin juz'iyatin, yang mencakupi hukum-hukum yang juz'i, hukum-hukum yang terperinci lah. Mithlu qaidah al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim, seperti kaedah setiap amar ataupun kata suruhan atau suruhan yang mutlak adalah membawa kepada wajib, dan larangan tu membawa kepada pengharaman. Contoh dia, faqalu ta'ala wa aqimus solata wa atuz zakah. Wa aqimu ni fi'il amar, sirah amar. Jadi ini salah satu dalil kewajipan solat. Amar bila menggunakan sirah amar membawa kepada wajib. Ni contoh dia. Yadullu ala fardiyati solati wa zakati, menunjukkan kepada yadullu ala menunjukkan kepada fardunya solat dan zakat. Wa qawlu subhanahu wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wa qawluhu wala taqrabuz zina yadullu ala tahrimil qatli al-umdi al-udwan wa tahrim az-zina, menunjukkan kepada pengharaman pembunuhan secara sengaja dan pengharaman az-zina. Baik, ini yang dimasukkan dengan qawaid ataupun kaedah-kaedah. Maksudnya satu perkara ataupun dawabit lah. Dawabit ni kaedah ukur ataupun satu batasan yang mana dia mencakupi perkara-perkara umum, perkara-perkara yang kena kat semua perkara juz'i. Maksudnya ada perkara-perkara juz'i ataupun perkara-perkara yang kecil khusus, banyak-banyak. Kemudian persamaan di antara semua tu, itulah dinamakan kaedah ataupun qawaid lah. Qawaid bahasa Arab jamak kepada kaedah. Tu sinilah. Okey. Ada 4 elemen tengah-tengah ni yang sama semua ni. Ini yang dinamakan dawabit al-kulliyah. Dawabit kulliyah.
Baik. Contoh tadi lah, bila ulama melihat semua suruhan ataupun sighah amar dalam Al-Quran, ulama dapat simpulkan daripada dalil wajib solat, dari wajib zakat, dari wajib lain, menunjukkan bahawa dalil wajib ni, sighah wajib membawa kepada sighah amar membawa kepada wajib. Cuma dia ada kaedah ni, dia ada perinci lagi lah. Nanti kita akan masuk lepas ni, insyaAllah. Baik. Wal mujtahid, dan juga ahli ijtihad, mujtahid, alladhi ladaihi malakah al-ijtihad, yang di sisinya ada malakah, kemampuan untuk ijtihad ataupun sifat-sifat seorang yang mampu berijtihad. Wa huwa allazi yatamakkanu min istikhdami hadhil qawaidu wa ja'alaha tariqan li fahmil ahkam wa istifadatiha min al-adillah, iaitu yang mampu menggunakan kaedah-kaedah tadi tu dan menjadikannya satu jalan ataupun satu cara untuk dia faham ahkam, faham hukum dan mengambil istifadah daripada dalil lah. Itu malakah al-ijtihad. Al-mujtahid seorang yang punya malakah ijtihad. Wal ahkam ya samaratul istinbati, iaitu buah-buah daripada istinbat, hasil-hasil daripada istinbat. Istinbat ni ataupun maksud lain dia istikhraj. Istinbat ayu istikhraj tu ahkam. Wa hiya al-muta'allaqatu bi af'alil mukallafin al-muta'abbidin bi syar'iyyati, iaitu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, Islam balik berakal, kan? Yang berkenaan dengan syariah. Maksudnya seorang mukallaf ni, dia ni kena tahu hukum tu baru dikira betul. Dah tahu, dia dah belajar baru dikira betul. Macam mana seorang tu tahu benda yang dia buat tu betul atau salah kalau dia tak belajar, kan? Itu kita kena belajar, kan? Wa sifatan iyyaha imma bil ijab ka fardiyatis shalah atau bit tahrimi ka tahrimir riba waz zina wal khamar. Wa sifatan hal ini seperti kewajipan atau seperti wajibnya kefarduan solat, dan pengharaman haramnya riba, zina dan khamar, atau bitakhir ataupun dengan pilihan pada wal ibahah dan harus kal akli wa syarab, seperti makanan, minum, fil ahwalil adiyah, dalam keadaan-keadaan yang biasa, wal bai' wal ijarah au bin nadab, seperti bai' dan ijarah, jual beli dan juga sewa, au bin nadab ataupun sunat, mislu kitabah ad-din, kitabah dain, menulis hutang, wal isyhad alal bai'i, dan juga saksi kepada bai'. Ini perkara sunat. Au bil karahati kasolati inda tulu'i syamsi wa ghurubiha, seperti ataupun seperti makruh, hukum-hukum makruh, seperti solat ketika tulu'i syams wa ghurubiha, seperti
muncul ketika ni solat waktu ni lah, apa ni, naik matahari, makruh. Wa tarki sunan wal adab asy-syar'iyyah, meninggalkan sunnah dan adab syariah. Ini semua adalah hukum-hukum yang kita akan masuk dalam bab dia nantilah. Wa tusamma hadhil ahkam bil ahkamil amaliyati. Ini semua hukum-hukum yang disebut sebagai hukum-hukum amaliyah fi muqabili al ahkam al-i'tiqadiyati kal imani billah wa wahdaniyatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Seperti berlainan pula, muqabil, berlainan pula dengan hukum-hukum i'tiqad. Ini disebut tadi, hukum-hukum kepercayaan, i'tiqad, seperti iman kepada Allah, dan beriman kepada wahdaniyah Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat. Wal ahkamil akhlaqiyati ka wujubis sidqi wa hurmatil kadhab. Seperti hukum dan juga berlainan juga dengan hukum-hukum akhlak. Hukum akhlak seperti wajib berkata benar, dan juga haramnya menipu. Itu hukum-hukum i'tiqadiyah, dan juga hukum-hukum akhlak. Kalau hukum-hukum amaliyah tadi seperti perbuatan tadilah, baik yang sebut tadi, solat, jual beli dan sebagainya. Baik, itu hukum. Wal adillatu tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci. Ini masih lagi dalam syarahan kepada ta'rif usul fiqh tadi lah. Apa yang dimaksudkan dengan adillah tafsiliyah? Ya adillatul juz'iyyatu allati tata'allaqu bimas'alatin bi khususiha, iaitu dari dalil juz'i, dalil juzuk-juzuk yang terperinci, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang khusus. Dia bukan masalah-masalah umum. Contoh khusus, okey, nanti kita tengok sini. Wa tadullu ala hukmin bi'ainihi, dan yang menunjukkan kepada hukum secara ainnya. Qaulu ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum, fa innahu yadullu ala tahrimil ummahat. Ayat tadi menunjukkan kepada haramnya berkahwin dengan mak. Ini contoh dalil tafsili terperinci, dalil umum, haram kahwin dengan mak. Termasuklah mak mertua, dan siapa yang pernah bersetubuh dengan ayah dia lah. Itu semua bahasa dalam dalil ni lah. Wa qawluhu ta'ala fajtanibur rajsa minal awthani wajtanibu qawla zawr, fa innahu yadullu ala tahrimi wathaniyah wa syahadati zawr. Ini menunjukkan kepada pengharaman sembah berhala, dan juga saksi palsu, zawr palsu. Wa yuqabiluha al-adillatil ijmaliyah wal kulliyah. Ini berbeza dengan dalil ijmal, dan dalil yang global, lebih umum, dan juga kuliah yang menyeluruh. Contoh dalil, contoh dalil ijmal kulli ni, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Ini dalil umum lah. Allah mengharamkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalil ni bukan dalil umum yang menjadi pokok perbahasan kepada perbahasan-perbahasan dalam muamalat, yang dalam perbahasan-perbahasan yang terperinci kan. Macam mana jual beli jenis ni, macam ni jual beli jenis ni. Tapi
secara umumnya dalilnya Allah menghalalkan baik, jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Baik. Wa hiya allati la tata'allaqu bimas'alati bi khususiha. Yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah khusus. Wala tadullu ala hukmin bi'ainihi, tidak menunjukkan kepada hukum-hukum yang secara ain. Kal qaul bi anna masadir al ahkam syar'iyyah hiya al kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa ma yata'allaqu biha. Seperti kata-kata sumber hukum syariah, masadir hukum syar'i, iaitu al-kitab, sunnah, yakni Al-Quran dan juga hadis, ijma' ulama, qiyas dan juga segala yang berkaitan dengannya. Wa anna al-amra lil wujub wan nahyu lit tahrim wa nahwu dhalik. Seperti ni tadi kita sebut tadi, perintah membawa kepada wajib dan juga larangan membawa kepada pengharaman dan selainnya. Wa hadhihi al-adillah ya mahallu bahthil usuli. Dalil ini ialah mahal ataupun tempatlah bahthil usuli, ruang lingkup perbahasan usul fiqh. Wa amma adillah tafsiliyah fa hiya mahallu bahthil fiqhi fi bahth faqih. Adapun dalil terperinci ni adalah ruang lingkup perbahasan bagi faqih. Okey, boleh ya. Secara konsepnya begitulah, ataupun macam raja ni tadi, dalil terperinci itu adalah perbahasan-perbahasan fiqh dan dalil ijmali yang akan mengeluarkan kaedah-kaedah usul dan juga membawa kepada kaedah lain. Itu adalah perbahasan ahli-ahli usul fiqh. Bila sebut usuli ni, dia bukan merujuk kepada usuluddin, tapi dia merujuk kepada usul fiqh. Kalau ahli fiqh disebut al-faqih. Contoh macam inilah analogi, seperti rak buku dan buku lah, kan? Rak buku tu fiqh yang terperinci, dalil terperinci. Rak buku tu itu usul fiqh umum. Dalam rak buku tu ada buku-buku kan, ada fiqh-fiqh, itu, tapi yang besarnya usul fiqh, kan? Pembahagian buku tu pula adalah kaedah-kaedah usul fiqh. Itu secara analogi lah. Wa takunu wazifatul usuli. Adapun tugas-tugas ahli usul fiqh, al-bahthu anil qawaidil kulliyati. Tugas usul fiqh ialah mengkaji tentang kaedah-kaedah kuliah, kaedah-kaedah global, allati tuaddi ila istinbatil ahkamil juz'iyyati, yang membawa kepada istinbat hukum-hukum juz'i, mengeluarkan hukum-hukum juz'i. Itu tugas untuk tugas usuli. Wazifatul faqih, tugas ahli fiqh pula, tatbiqul qawaidil usuliyyati fi majal istinbati. Tugas faqih pula ialah tatbikkan kaedah-kaedah usuli tadi, kaedah-kaedah usuliyah tadi yang telah dikeluarkan oleh ahli-ahli usul fiqh kepada lingkungan majal ni, bidang ataupun lingkungan istinbat, untuk keluarkan istinbat lah.
bi ayyastan batal ahkam al-juz'iyah min adillatil juz'iyati, supaya dia dapat faqih tadi dapat mengistinbat hukum-hukum juz'iyah daripada dalil dan juz'i. Itu tugas faqih, supaya dia dapat istinbat hukum-hukum juz'i lah. Kullu hukmin ala hiddatin min dalilihi wal min dalilihi waridin wa min dalilihi waridi fihi. Setiap hukum tu dia ke atasnya masing-masing daripada dalilnya yang telah disebutkan. Ayyu annal usuli yaqtasiru bahthahu ala dalil al-kulli wa ma yadullu alaihi min hukmin kulliyin liwad'il qawaid al-kulliyati listinbatil faqih. Jadi disimpulkan kat sini, iaitu ahli usul ni dia meringkaskan ataupun perbahasannya ke atas dalil-dalil kuli dan perkara-perkara yang membawa kepada dalil kuli tadi, kepada hukum-hukum kuli, yang mana hukum kuli ni, hukum umum tadi, hukum global tadi, diletakkan satu kaedah kuliah, kaedah-kaedah umum, yang mana kaedah umum ni digunakan oleh faqih untuk mengistinbat hukum. Wal faqih yaqtasiru bahtahu ala dalil juz'i wa ma yadullu alaihi min hukmil juz'i. Dan faqih pula perbahasannya berkenaan dengan dalil juz'i, dalil yang terperinci, dan apa yang membawa kepada dalil juz'i tadi daripada hukum-hukum juz'i, iaitu berkenaan dengan tugas-tugas ahli usul dan juga ahli fiqh. Mana ruang lingkup perbahasan dia. Wa mawdu' usulil fiqh, apa ni, mawdu' ataupun perbahasan-perbahasan dalam usul fiqh lah, tajuk-tajuk perbahasan usul fiqh. Amron, ada dua bahagian. Humal adillatu syar'iyyah, min haitsu kaunuha adatal istinbat. Salah satu daripadanya iaitu ialah tentang dalil syar'i, dari sudut kaunuhu, bagaimana keluarnya, bagaimana penggunaannya, adatal istinbat, sebagai alat-alat untuk mengistinbat hukum. Maka macam mana dalil syariah tu digunakan sebagai istinbat hukum. Wal ahkam syar'iyyatu min haitsu kaunuha natijatal istinbat wa annaha tasbutu bil adillah. Dan lagi satu mawdu' usul fiqh ialah hukum-hukum syariah, hukum-hukum syar'i daripada itu macam mana tentang natijah istinbat, hasil ataupun akhir istinbat tu. Wa annaha kembali kepada ahkam, yang mana hukum-hukum tadi dia tersabit dengan dalil-dalil. Satu tentang dalil, satu mawdu' usul fiqh, dua, satu tentang adillah syariah dan satu tentang ahkam syariah. Maksudnya perbahasan tentang, bukan perbahasan tentang hukum yang khusus, tapi hukum yang umum, wajib macam mana, haram macam mana, itu perbahasan ahkam. Kalau perbahasan dalil pula, macam mana dalil ni digunakan untuk istinbat hukum. Wa hadhihi nazariyatu jumhurul usuliyin. Ini teori jumhur ahli usul, wahya ar-rajihah,
li'annahum yaqulun, mereka menyebutkan mawdu' usulul fiqh ialah huwal ahkamu syar'iyyatu min haitsu thubutuha bil adillah, iaitu tentang hukum-hukum syar'i daripada sudut bersabitannya dengan dalil. Macam mana hukum-hukum halal, haram, wajib, harus, sunat, makruh tadi tersabit daripada dari dalil. Macam mana nak daripada dalil tu nak keluarkan satu hukum? Macam mana nak, caranya macam mana? Cara ni ke, cara kaedah tu ke, kaedah ni ke? Itu mawdu' usul fiqh, macam mana nak keluarkan. Wa ammal fiqh fahuwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati. Adapun fiqh adalah satu ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah, yang bukan i'tiqadiyah ataupun akhlakiyah. Satu ilmu tentang hukum, ilmu tentang hukum syarak. Kalau usul fiqh tadi, macam mana nak keluarkan hukum daripada dalil, cara dia macam ni, cara dia. Fiqh pula tentang ada satu perkara ni, apa hukum dia, tu hukum ahkam syariah. Satu perkara amali ni, macam mana, apa hukum dia, itu fiqh. Al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah, yang diisap, yang diambil daripada dalil tafsili, dalil terperinci. Huwa majmu'atul ahkam syar'iyyatil muktasabah, ataupun kumpulan hukum-hukum syariah yang diambil daripada adillatih tafsilah, dalil yang terperinci. Itu fiqh tentang hukum-hukum syariah daripada dalil terperinci lah. Apa hukum-hukum satu perkara-perkara. Wa huwa yashmilu jami'a ma huwa ma'rufun min nasriyat al-ahkamil wajibah wal mandubah wal haram wal makruhah wal mubahah wa ahkamil fardi wal usrah wal wasiyah wal waqfi wal mirath. Okey, yang mencakupi fiqh ni, ahkam tadi mencakupi keseluruhan pengetahuan tentang hukum-hukum tadilah, daripada min nasriyatil ahkam. Nasriyat ni secara teks, mencakupi secara teks. Nasriyat, nasar ni lawan dia bait. Nasar ni teks, bait ni dia cecek tu, bait. Hukum-hukum wajib, mandub, haram dan sebagainya tadi sebutkan tadi. Termasuklah hukum-hukum fardi, individu, usrah keluarga, wasiat, wakaf dan juga miras waris. Wal faqih yakni bitatbiqil qaidah, bitatbiqil qaidatil usuliyah ala juz'iyat. Dan faqih adalah fiqh, tugasnya untuk mentadbikkan kaedah usuli tadi kepada perkara-perkara yang lebih terperinci. Fahuwa alladhi yastanbatu hukma wujubil solah, yang mana dia menggunakan kaedah usuli tadi, fakir tadi, mengistimbat hukum-hukum wujubnya solat, hukum wajib solat daripada min qaulihi ta'ala wa aqimus solah wa yastanbatu, dan mengistimbat ahli fiqh tadi hukum tahrimis sarqah, hukum pengharaman mencuri, min qaulihi ta'ala, daripada dalil wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu contohlah. Wa mawdu'ul fiqh wa fi'lul mukallaf. Mawdu' fiqh pula, perbincangan fiqh pula tentang iaitu perbuatan mukallaf, min haitsu ma yathbutu lahu min al-ahkam syar'iyyah, tentang perbuatan mukallaf
dari sudut macam mana apa yang tersabit dengannya daripada hukum-hukum syariah. Ada satu perbuatan mukallaf, apa hukum dia, apa hukum dia, itu yang disebutkan sebagai hukum syariah yang amali. Wal faqih huwa alladhi yabhathu fi anshitati wa af'alil mukallaf min bai'in wa ijaratin wa rahnin wa wakalah wa salatin wa saumin wa ikrar wa syahadah wa wasiyah wa waqfin wa jarimatin min qatlin wa qadfin wa sarqatin wa zina wa aklil mal bil batil. Okey. Jadi faqih ni dia mengkaji pada aktiviti-aktiviti ansyitah dan wal af'al, aktiviti dan perbuatan mukallaf. Dia kaji setiap perbuatan kita yang mukallaf ni, apa hukumnya, termasuk daripada baik, jual beli, ijarah, baik wa ijarah, sewa, rahnu, wakalah, wakilan, solat, puasa, ikrar, wasyahadah, saksi, wasiat, wakaf, jarimah, jenayah, jenayah bunuh, qadhaf. Qadhaf ni tuduh tanpa saksi, mencuri, zina, makan, wa aklul mal, makan harta dengan batil. Semua ni benda-benda yang ahli fiqh kajilah daripada dalil-dalil yang terperinci, dengan menggunakan kaedah-kaedah usul yang telah dihasilkan oleh ahli-ahli usul. Baik, itu secara umumilah. Kemudian kita masuk pula pada al-ghayatu min ma'rifati usulil fiqh. Tujuan ataupun climax, tujuanlah daripada mengetahui usulul fiqh ni. Innal hadafa al-asliyya min ilmi usulil fiqh. Hadaf yang asli, yang asal daripada ilmu usul fiqh ni ialah huwa tamkin al-mujtahid min tatbiqi qawaidihi li akhdhil ahkam syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha tafsiliyah. Jadi hadaf usul fiqh ni seperti kita sebut tadi, tujuannya yang asal adalah untuk membolehkan mujtahid, para mujtahid, untuk mentadbik, mengaplikasikan kaedah-kaedah untuk mengambil hukum-hukum syarak, untuk mengeluarkan hukum. Ilmu usul fiqh ni asalnya gitu. Tujuan asalnya sebagai satu alat yang digunakan oleh mujtahid untuk mengeluarkan hukum daripada dalil terperinci. Faman tawafarat ladaihi ahliyatul ijtihad yastati'u biqawaidil usuli fahman nususi asy-syar'iyyatil jaliyati wal khafiyati wastikhlas ma tadullu alaihi min al-ahkam. Maka siapa yang tawafarat, yang ada ataupun cukup keahliannya, ahliyatul ijtihad, maka siapa yang cukup keahlian ijtihad dia, dan dia mampu dengan kaedah-kaedah usul tadi, dengan kaedah usul tadi, dia mampu untuk memahami nusus syariah, memahami nas-nas syariah secara jaliyah, secara yang jelas, ataupun secara khafiyah, yang secara khaf, yang tidak jelas lah. Dan mampu menyimpulkan, istikhlas, menyimpulkan apa yang daripada nusus-nusus tadi
dia mampu menyimpulkan satu hukum. Ini ialah ahliyatul ijtihad. Siapa yang mampu faham siapa yang faham kaedah usul dan mampu menggunakan kaedah usul tadi untuk mengeluarkan hukum daripada nas-nas dan menyimpulkan hukum, maka itulah ahliyatul ijtihad yang dimaksudkan. Kama yastati'u istikhdam al-qiyas wal istihsan wal istislah wal istishabi wa ghairiha. Seperti dia mampu menggunakan qiyas dan istihsan, istislah, istishab, ni semua kaedah-kaedah kaedah-kaedah dalam usul fiqh yang kita akan masuk di belakang nanti, wa ghairiha dan lain-lain minal masadir lima'rifati ahkamil waqa'i al-jadidah, daripada untuk sebagaimana dia mampu menggunakan kaedah-kaedah yang tadi ni, semua ni tadi, untuk menggunakan sumber-sumber syariah, masadir syariah ni, Al-Quran, Sunnah dan sebagainya tadi tu, untuk mengetahui hukum-hukum waqa'i jadidah, kejadian-kejadian yang baru ataupun kes-kes baru. Perkara-perkara baru muncul ni tak ada zaman Nabi, tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat. Kalau zaman Nabi, sahabat-sahabat berlaku satu isu, satu kes, sahabat rujuk Nabi, apa hukum dia. Jadi ilmu usul fiqh ni yang hari ni digunakan untuk kes-kes baru yang tak ada zaman Nabi, baru kan. Apa hukum, tak lagi berkaitan dengan teknologi baru kan. Jadi nak tahu tu dalil secara juz'inya yang terus kan, tak ada zaman Nabi. Jadi ilmu usul fiqh ni lah yang kita akan gunakan untuk mengkaji hukum-hukum. Saya gunakan untuk mengkaji hukum tentang perkara-perkara baru ni. Amma man lam tatawafar, siapa yang tak ada pula di sisinya ladaihi ahliyatul ijtihad, keahlian untuk berijtihad, fa yastafid min ilmi al-usul min ilmi al-usul lita'aruf ala turuq istinbatil ahkam. Maka siapa yang tak ada keahlian ijtihad ni pula, dia boleh mengambil istifadah daripada ilmu usul fiqh ni untuk mengetahui macam mana cara untuk istinbat hukum kan. Siapa yang ada ilmu usul fiqh ni, dia tahu bila ulama keluarkan hukum, okey, dia tahu macam mana cara ulama ni keluarkan hukum sekurang-kurangnya, dia dapat ambil istifadah. Yang tak ada ahli tidak yang ada keahlian berijtihad, dialah orang yang mengeluarkan hukum. Hari ni secara untuk keluarkan fatwa ni, kita dah tak ada mujtahid mutlak lah. Contoh macam Imam Ghazali, Syafi'i dan sebagainya. Dengan dia seorang, keilmuan dia seorang ni, banyak ilmu dia seorang ni boleh keluarkan ijtihad yang digunakan oleh umat. Tapi hari ni kita fatwa, ada majlis fatwa, ijtihad dikeluarkan oleh sekumpulan ulama yang berbincang sebab perkara-perkara baru kan. Dan ilmu kita terbatas. Jadi bila bergabung ramai ulama, mengembangkan lagi pandangan terhadap satu kes tu untuk mengeluarkan ijtihad. Wa takhrij ahkam jadidatin lil masail tari'ah bil i'timad ala qawaidil ummah, qawaidil a'immah wa fatawa yihim fi masail musyabahah, dan mengeluarkan hukum-hukum. Ini siapa yang tak ada ahli ijtihad tadi, dia boleh mengeluarkan hukum-hukum yang baru yang pada masalah-masalah yang tari'ah, masalah-masalah yang emergency. Tari'ah ni emergency, yang urgent lah. Bila iktimat dengan berpegang atau bersandar kepada kaedah-kaedah imam dan fatwa-fatwa imam tadi.
pada masalah-masalah yang serupa. Ni maksudnya kalau kita ada tahu ilmu usul ni, paling kurang ada perkara-perkara yang urgent, benda-benda yang kita tak sempat nak minta fatwa, nak tanya ustaz apa kan. Kalau kita ada ilmu tu, sebenarnya benda-benda kecil yang urgent kita boleh buat keputusan sendiri, sebab kita tahu hukum. Kita tahu hukum sebab kita tahu macam cara nak istinbat hukum. Itu maksud dia. Sebab kita belajar cara istinbat hukum ni daripada imam dan fatwa-fatwa imam tu, ini apa yang disebutkan. Wal muwazanah baina ara'il fuqaha wa adillatihim. Siapa yang tak ada ahli ijtihad ni tadi juga boleh menimbang dengan ilmu usul fiqh ni, walaupun dia tak ada ahliatul ijtihad, tapi dia ada ilmu usul fiqh ni, dia boleh menimbang pandangan para fuqaha dan dalil-dalil mereka fi mukhtalafil qadaya, pada keadaan kes-kes yang beza-beza, al-ijtihadiyah wa tarjih bainaha wa i'timadil aqwa dalilan. Dan dia boleh tahu bila dia ada ilmu usul fiqh ni, walaupun tak ada ahli ijtihad, dia boleh tahu bila ada khilaf ulama, khilaf pandangan ahli faqih dan ahli fiqh, dia tahu dengan menggunakan ilmu usul fiqh ni macam mana nak cari yang paling rajih, dan digunakan benda tu untuk diaplikasikan untuk diri sendiri, kan? Wa ammal ghayah tu min ilmi al-fiqh. Adapun tujuan ilmu fiqh tadi, tujuan mengetahui ilmu fiqh ni, faya tatbiqul ahkam syar'iyyati ala af'alil mukallafin minan nas, untuk mengaplikasikan hukum-hukum syarak ke atas perbuatan-perbuatan orang yang mukallaf daripada manusia, kan? Itu tujuan ilmu usul fiqh, untuk mengaplikasikan ataupun mengetahui hukum syarak setiap perbuatan kalau kita libayanil halal minha wal haram, untuk mengetahui mana yang halal daripadanya dan mana yang haram. Fayakunul fiqhu murji'al alimi wal qadi wal mufti lima'rifatil hukmi asy-syar'i likulli ma yasduru anin nas min aqwalin wa af'alin wa waqa'in wa munaza'atin. Maka jadilah fiqh itu satu tempat rujukan orang-orang yang alim dan juga qadi dan juga mufti, untuk mengetahui hukum-hukum syarak daripada untuk mengetahui hukum syarak tentang perbuatan manusia, daripada kata-kata, daripada perbuatan, keadaan dan juga munazaat, pertikaian. Baik, itu secara ringkaslah. Kemudian masdar istimdad usul fiqh wa nasyat perkembangannya dan juga pembukaannya dan juga kemunculannya. Ini insya-Allah kita buka sesi lain lah, masa tak menjengih kita. Secara ringkas hari ni kita tahu tentang apa itu usul fiqh, dan juga tujuan untuk usul fiqh itu sendiri. Kalau ada yang nak mengkaji lebih, mungkin boleh buka kitab-kitab lain lah. Pembahasannya banyak. Setiap kitab tu, hampir setiap kitab tu ulama mengeluarkan tarif-tarif berbeza pada usul fiqh. Cuma kalau tak dapat gambaran usul fiqh tu apa, nanti boleh buka lah secara ringkas, buka sila pandang
apa perbincangan dalam kitab ni. Inilah semua perbincangan dalam usul fiqh. Dari sudut adillah dan dalil, dari sudut hukum-hukum, dari sudut qawaid, kaedah-kaedah usul. Kaedah usul macam mana perbahasan usul fiqh. Baik, itu untuk hari ni lah. Sebab kalau kita masuk tentang sejarah usul fiqh ni, baca separuh dia tak sedap pula kan. Lepas ni kita habiskan kelas depan ni kita akan habiskan sejarah, insyaAllah. Ada soalan? Okay, kuliah hari ni tak ada soalan. Sebab kita secara umum je. Sekiranya ada kekurangan boleh tegur lah, insyaAllah. Qul qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.